أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله setinggi syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurniaan daripada Allah, dengan anugerah daripadanya, maka alhamdulillah pada malam ni Allah masih berikan kita kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita sekali lagi berjumpa, bertemu, berada, berkumpul dalam Masjid Jami' Julutong ni pada malam ni khususnya untuk kita mengisi ruang yang ada sementara menanti masuknya waktu solat fardu Isyak. Dan malam ni juga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama menunaikan salat sunat khusuf. Salat sunat khusuf. Khusufil qamari. Salat sunat gerhana bulan. Satu lagi kusuf. Kusuf tu gerhana matahari. Khusuf gerhana bulan. Yang mana ianya berlaku bukanlah tiap-tiap tahun ataupun bukanlah selalu, lama-lama sekali berlaku. Sebab tu dianjurkan kita, mungkin ada di antara kita boleh jadi pertama kali, alhamdulillah. Kita ambil pengalaman ni, mudah-mudahan ilmu ni lepas ni insya-Allah umur panjang kita buat lagi solat sunat gerhana ni. Insya-Allah. Sebab Nabi SAW suruh kita buat, hukum dia sunat. Kalau tengok dalam Quran ataupun tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi buat ni, Nabi baca surah panjang tuan-tuan. Kita kalau baca surah panjang, pakai mufarraqah lah. Mau tak panjang, rakaat pertama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah tuan-tuan, fully. Sampai habis 200 lebih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, larat berdiri. Pakai dak dah. Kan? Pakai dak dah. Tadi tu pun duk bunyi, dia kata loh mayang ni. Kan? Lepas maghrib loh mayang lagi. Mayang. Semayang pun dia lain sikit, sebab ada 2 rukuk. Kan? Ada dua rukuk. Alhamdulillah, imam kita pun dia steady, dia tak lupa. Kadang-kadang lupa benda jarang-jarang buat kan. Kalau imam lupa, hak belakang caca marbah. Kan? Dia tak habis lah. Kan? Jarang-jarang buat. Satu apa ni, dia dalam solat gerhana ni tengok imam buat tadi kan. Lepas Fatihah, lepas surah, rukuk, kemudian sami Allahu liman hamidah, i'tidal, sambung balik Fatihah, ulang balik baca Fatihah, baca surah balik. Kemudian baru macam biasa. Kita tengok juga Nabi buat dalam rukuk tu baca 100 kali tasbih. Tuan-tuan, kita kalau baca 100 kali sujud terus. Tak naik dah. 100 kali. Baca 10 pun tak apa, dia sunat ikut kemampuan. Cuma kalau nak ikut cara Nabi 100. Mai hari kedua 90, mai hari ketiga 80, mai hari keempat 70. Jenuh tuan-tuan. 10 kali pun meliu atau meliu. Pening dah tuan-tuan. Baru 10 kali kan. Buat ikut kemampuan. Kalau nak ikut cara yang Nabi SAW ajar, pertama surah Al-Baqarah, kemudian sekali lagi sambung pula lepas Fatihah Ali Imran. Mai rakaat ketiga pula surah surah An-Nisa.
Mai rakaat keempat surah Al-Maidah. Jenuh tuan-tuan, jenuh. Sunnah. Kan kalau nak ikut sungguh ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Nah, tapi Nabi ikut turutan dia. Kan kita tak mampu tuan-tuan. Kita buat sekadar yang mampu. Jadi alhamdulillah peluang tu kita buat malam ni, kita manfaatkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada waktu gerhana ni kena banyaklah kita mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan juga banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang dibaca oleh khatib tadi ni. Bersegeralah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duk faham macam orang-orang dulu duk faham tuan-tuan. Bila mana jadinya gerhana matahari ni, mereka mengatakan, mereka mendakwa kononnya kematian putera baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang dibaca oleh khatib tadi. Cuma ni kisah dia. Ada di antara mereka berpendapat bila berlakunya gerhana ni maknanya ada benda tak elok. Ada benda tak elok akan berlaku. Sebab apa? Sebab mereka berpandangan ketika mana berlakunya gerhana matahari yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbetulan pada hari tersebut wafatnya putera baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim wafat hari gerhana tu. Jadi depa duk salah faham, depa duk dakwa, duk kata apa? Gerhana matahari ni berlaku, maka menandakan akan adanya perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang tak cantik dan sebagainya berlaku. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis yang telah dibacakan tadi tu, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak gerhana dengan sebab kematian. Bukan dengan sebab kematian berlaku gerhana, ataupun berlakunya gerhana tu sebab kematian. Tak juga. Cuma ni nak abang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kematian kata Nabi, ataupun bukan kerana kelahiran satu orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi lagi, sekiranya fa idza raaitum zalik, sekiranya kamu melihat gerhana berlaku, sama ada gerhana matahari ke gerhana bulan ke, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fad'ullaha wa kabbiru, maka kata Nabi, berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, fakabbiru, bertakbirlah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah nak takbir pun seriau. Musim pilihan raya kan, nak takbir pun seriau, tak kira orang kata parti hak belah sana pula. Sebab tak kena tuan-tuan. Ya, pakai baju pun ambil kira pula ni. Pengkuliah macam nama kali pakai baju black-black kan. Tak kira tak boleh masuk kena duduk kat luar. Kan. Maka kata Nabi, wa kabbiru, bertakbirlah, Allahu akbar. Kita menyatakan Allah Maha Besar. Wasallu wa tasaddaqu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu di sini maknanya salat. Salat kita salat tadilah salat sunat gerhana, cuma beza bulan ni imam baca jahar. Kalau gerhana matahari imam baca pelan. Kan? Kita kena baca sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kata Nabi, wa tasaddaqu, bersedekah. Banyakkanlah sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni antara anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Elakkanlah kita bila mai gerhana bulan ataupun gerhana matahari, kita kaitkan dia dengan perkara-perkara khurafat. Perkara-perkara yang tak dibenarkan dalam Islam. Tilik nasib, tengok untung, tengok rugi kita bila main je gerhana dan sebagainya ni tuan-tuan. Elakkan daripada perbuatan-perbuatan syirik, khurafat tersebut. Kerana ianya satu benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi, ataupun dalam erti kata lain dilarang oleh agama kita Islam. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia apa? Berlaku gerhana ni adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Tu je. Baik tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kuliah kita walaupun start lambat kita berhenti macam biasa dengan dosa hati. Start lambat habis pukul 9 malam ni. 8.30 habis macam biasa. Sebab tadi kita mula solat gerhana khutbah apa 7.30. Kan? Ni baru pukul 8 tuan-tuan. 8.30 kita berhenti ya. Sekali tuan-tuan nak balik pergi tengok ceramah lah apa lagi. Nak pergi kan musim dia. Ada masjid 2 minggu ni tutup terus majlis ilmu. Kan? 2 minggu ni ustaz rehat. Dia kata payah ustaz. Kalau kita stop ustaz ni, tak kira ustaz ni pula jadi masalah. Dia kata ustaz lain boleh mai, saya tak boleh mai. Senang cerita dia off terus majlis ilmu 2 minggu ni tuan-tuan. Puas hati. Ada juga tempat macam tu. Jadi sini alhamdulillah lah tak banyak tuan-tuan cuma ada. Baik tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita akan sambung hadis yang kita duk baca 2 bulan lepas. Hadis ke-32. Cuma kita nak masuk yang terakhir malam ni. Antara 3 pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Nabi kata man faraqal ruhul jasada, kata Nabi. Barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang mati, barang siapa yang berpisah roh, maknanya matilah, mudah faham. Barang siapa yang mati, kata Nabi, wa huwa bari'um min salasin, dan dia selamat daripada 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhalal jannah, masuk syurga. Nabi kata pasti orang tu masuk syurga. Ni bukan janji saya. Kan? Ni bukan janji tu imam kita dah. Tapi ni janji Nabi. Kalau janji kita orang biasa ni belum tentu lagi. Tambah-tambah hari ni janji orang duk kempen semua tu kan. Manifesto. Tuan-tuan kan. Manifesto ni kalau boleh tu biarlah realistik. Kan? Biarlah nampak logik. Kan? Jangan cakap kadang-kadang orang duk fikir melengung betul ke ni, macam tak betul pun. Kan? Contohlah contoh. Contoh kata kalaulah menang tuan-tuan. Betul dalam Malaysia ni semua free. Tu contoh. Kan? Kira kemah tak? Kemah lah. Cuma orang duk melengung tengok setakat lah hak jambatan pun tak free. Lebih kurang macam tu lah. Dia tak apa nak realistik. Kan? Kita ni kalau buka kedai makan tuan-tuan, kita lah contoh buka kedai makan, kita jangan duk cerita buruk kedai orang lain. Jangan duk bila orang main makan kat kita, kedai kita duk cakap cerita kat pelanggan kita, customer kita, depa tu masak bukan sedap, depa tu guna-guna ke apa kita pun tak tahu. Dia duk cerita buruk kedai lain. Lama-lama duk main makan kat kita pun tak mai dah, meluat kat kita. Sebab duk cerita buruk orang. Bila orang mai kat kita ni tuan-tuan, tu bila orang tak mai dia kata apa pula? Orang santau kedai dia. Orang guna-guna kedai dia. Padahal dia tu layanan dia dengan customer tu. Kan kadang-kadang orang mai tuan-tuan 4 aja buku. Lepas aja menu atas meja tu prak. Tak cantik lah. Kadang-kadang ambil kursi tarik duduk sekali dengan kawan tu nak ambil order. Kawan tu pun terkejut. Apa macam? Apa hal dia ni? Kan? Layanan dengan muka kelak. Orang tak main dah lepas tu. Dia kata orang duk guna-guna, orang sihir kedai apa semua tuan-tuan. Dia sangka buruk lagi ke orang. Sepatutnya bila orang main kedai kita tuan-tuan, kita layan bagi elok. Kita recommend dekat dia, kedai kita ni hak sedap apa dia. Kan? Ni boleh try, ni apa semua. Cerita kebaikan hak kita ni. Kedai kita ni tuan-tuan. Jangan duk buruk kedai orang. Faham ke tak faham? Tak faham saya strik lagi. Dah faham tak apa? Cerita apa yang kita boleh bagi. Itulah. Jangan duk cerita buruk orang je. Kadang-kadang orang pun tak mau dengar tuan-tuan. Faham tak apalah. Baik, sambung balik kuliah. Pasal musim dia, kan? Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni janji Nabi. Kan janji orang belum tentu lagi tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni kalau kita Islam, kita Muslim, kita ni nak janji dengan orang, lapiklah insya-Allah. Walaupun kita janji ni, lapiklah insya-Allah. Nabi Ismail dia kata ke ayahandanya Nabi Ibrahim, insya-Allah.
Nabi kita Muhammad, Nabi sebutlah hadis insya-Allah. Nabi kata Nabi kan bagi syafaat, pertolongan kepada umat Nabi, insya-Allah. Nabi kata. Kita hari ni lapiklah kalam kita dengan insya-Allah. Supaya nanti tuan-tuan tak namanya janji tak ditepati, kan? Sebab kita takut masuk dalam ciri-ciri golongan orang munafik. Wal'iyazu billah. Baik. Pertama kata Nabi mesti selamat daripada minal kibri. Hak kita bincang 2 bulan lepas. Selamat daripada sifat sombong. Sombong ni bukanlah sifat mahmudah, tapi sifat mazmumah. Sifat yang jangan bagi ada dalam diri umat Islam ni. Apatah lagi orang beriman kepada Allah, sifat ni buang jauh-jauh. Kalau ada walaupun sikit kita tak ubati dia, lama-lama dia boleh merebak dan boleh terjemah pada perbuatan kita. Walaupun kita mengaji, walaupun kita main masjid, kita akan ada rasa sombong. Orang senyum, kita tak senyum. Orang suruh tangan nak salam, kita tak mau salam. Orang bagi salam, kita tak jawab. Dia mula duk main rasa macam tu. Sebab dia rasa dia lagi bagus, dia rasa dia lagi soleh. Ni semua adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Dia memang macam tu tuan-tuan. Dia tak halang kita, tapi dia bagi kita rasa sombong dalam diri kita. Kita bincang 2 bulan lepas. Yang kedua kata Nabi SAW, selamat daripada wal ghululi. Selamat daripada sifat khianat. Sifat khianat, duk buat zalim kepada orang, tuan-tuan, duk buat naya ke orang, pelbagailah tuan-tuan yang namanya khianat. Sama ada kita ni andai diberi amanah pun kepada kita, kita tak tunaikan amanah, tu juga adalah khianat. Sebab tu dalam bab ni tuan-tuan, kalaulah orang tu ada ambil calon tu orang Muslim, orang Islam, dia kena tengok sama hadis Nabi SAW. Orang yang diangkat menjadi pemimpin, kata Nabi SAW, dia tidak memimpin rakyatnya dengan baik. Kan? Tak memimpin rakyat, menasihati maknanya memimpin rakyatnya dengan baik, kata Nabi SAW. Orang ni, kata Nabi, dia tidak akan dapat menghidu bau syurga. Bau syurga pun tak dapat, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian kata Nabi SAW lagi, orang yang jadi pemimpin, kata Nabi SAW, dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kata Nabi. Tipu seorang pun jenuh dah kita nak cari. Kita dalam Malaysia ni nak cari satu orang yang pernah kita buat dosa lah, contoh dengan dia, kita buat zalim, buat khianat dengan dia, tuan-tuan. Dalam Malaysia ni nak cari tu ingat senang, tuan-tuan. Puas makan tahu nak jumpa, tu baru dalam Malaysia. Mak dengan anak pisah, kadang-kadang nak jumpa tu kena masuk dalam TV baru boleh jumpa. Nak abang kata kalau cari macam tu pakai tak jumpa. Ni baru dalam Malaysia. Di mahsyar nanti, tuan-tuan tak tahulah bilion, trilion apa benda kita tak tahu. Jutaan manusia. Di mahsyar Allah, kita ada buat khianat dengan orang ni, buat zalim dengan orang ni, kita ada salah dengan dia, tuan-tuan. Nak cari dia di mahsyar bukan satu benda yang senang, tuan-tuan. Tu kalau seorang, tapi kalau pemimpin dia tak seorang, tuan-tuan. Sebab di bawah dia ramai rakyat. Ramai rakyat duduk bawah dia, tuan-tuan. Kalaulah dia ni buat khianat dengan rakyat dia, buat zalim dengan rakyat dia, dia tipu rakyat dia, kata Nabi SAW, tak dan mai kawasan dia minta ampun. Contohlah, meninggal dunia, dia mati, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, illa harramallahu alaihi jannah, kata Nabi, maka Allah haramkan baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni untuk orang Islam, untuk umat Islam yang ada halal haram bagi kita. Jadi kena fikir jugalah benda tu. Politik juga, tuan-tuan. Kita nak kempen 2 minggu je, jangan sampai tak bercakap selama-lamanya. Parti apa pun, tuan-tuan, jangan sampai putih hubungan. Kalau adik-beradik lagilah. Jangan sampai sebab kita nak politik je, tuan-tuan, lepas daripada mengundi tak cakap dah masa muka apa semua sampai bertumbuk-tumbuk, tuan-tuan. Kita kena matang sikitlah. Orang hak duduk dalam dun ke, dalam parlimen ke, tuan-tuan, berkelahi dalam tu, bertengkar dalam tu, sekejap lagi pergi kantin minum boleh duduk melawak dah. Kita bertengkar sini, tuan-tuan, bawa sampai mati, rugilah.
No, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa nak pergi kot tu tak? Kan? Dia kalau nak pergi kot tu juga. Baik. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum mati kata Nabi, dia kena selamat daripada sifat yang ketiga yang terakhir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam malam ni. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk mencontohi sifat Sayyiduna Abu Bakar. Kita habis malam ni insya-Allah dalam masa yang ada ni. Iaitulah kata Nabi, dia kena selamat daripada satu sifat lagi, iaitulah sifat wadain, iaitulah berhutang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hutang ni satu benda yang dahsyat, amat-amat dahsyatnya. Nah, dia sanggup cari member dia, member lama dia tuan-tuan, sanggup cari sampai 10 tahun. Cari merata ni, lah jumpa dia kata lega, aku cari hang lama. Jumpa juga akhirnya. Kawan tu kata pasal apa ya pulun sangat. Dia kata tak ada lah. Tapi itulah nak cakap macam tak kena dia kata, tapi tak cakap lagi tak kena. Ayat tu semua nak kena kepala kita. Mau duk buka buah macam tu, bunga macam tu tuan-tuan nak patah balik dekat kita sekali lagi. Kan? Rasa malu ni, tapi itulah sebab duk fikir hang kawan lama aku daripada kecil dulu ni kan. Macam ni lah kan. Rasa nak minta tolong sikit kan. Kalau rasa tak sanggup jangan tanya tolong apa. Kan? Kalau rasa macam tak sanggup jangan tanya minta tolong apa. Kalau tanya kena getah. Kan? Tanya tak tolong apa? Contoh dia kata nak minta sikit hutang. Nak minta, nak berhutang tuan-tuan sekalian. 10 tahun cari yuk, nak berhutang. Saya ambil contoh tak banyak tuan-tuan, 1,000 sudah. Kawan tu tanya berapa? Dia kata tak banyak, 1,000 Kita pun bagi tuan-tuan pasal tak banyak sampai sebab duk ingat kawan lama. Kawan pun cari 10 tahun, boleh hubung balik hubungan tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan kena ingat, kita takut lepas kita bagi dia 10 bagi dia 1,000 tu tuan-tuan, 10 tahun pula cari dia tak jumpa. Tadi dia cari kita. Ni kita cari dia tak jumpa. Jumpa kok pasal malam kok ni dia buat tak kenal tuan. Kita kata macam kenal tapi nak tegur kok salah orang. Betul dah. Memang betul dah tapi dia buat tak kenal kita. Sebab tu kawan baik-baik ni tuan-tuan. Kalau tak apa nak yakin tak usah bagi hutang lah. Lagi kawan baik tu boleh pisah. Boleh tak tegur siapa. Pasal apa? Pasal 1,000, pasal 500, pasal 100 tuan-tuan. Sampai tak tegur asal kawan baik. Pasal apa? Bohong. Hutang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukum asal dia harus. Boleh je nak hutang ni. Tapi boleh tukar jadi haram. Tengoklah masuk fiqh sikit. Dia boleh tukar jadi haram. Sebab apa jadi haram? Sebab dia berhutang tujuan untuk buat benda haram. Berhutang sebab nak minum arak. Berhutang sebab nak tikam nombor ekor. Main berhutang kita tuan-tuan. Nak buat apa? Nak tikam nombor ekor, nak main judi, nak main kuda. Haram. Sebab tujuan dia haram, maka hukum dia berhutang tu pun haram. Berhutang boleh jadi hukum makruh bila mana dia berhutang tu untuk perkara yang tidak bermanfaat atau untuk menunjuk-nunjuk. Hutang pasal apa ni maklum? Kan? Dia kata dia takkan habaq punya benda betul. Berani dia habaq. Ustaz nak hutang sikit boleh tak? Nak buat apa Syekh? Dia kata saya nak beli iPhone. Berani dia habaq kena. Mau dia habaq macam tu memang kena semua memang tak dapat punya. Nak beli iPhone. Berapa harga iPhone? Sebelah tangan je. Sebelah tangan je tu berapa? 500. Dah 5,000. Tuan-tuan, 5,000. Kalau lah dia habaq betul tuan-tuan. Contoh ni kalau habaq betul. Nak beli iPhone sebelah tangan je. 500. Dah 5,000. Ni kita tunjuk kat dia ni. Handset aku ni pun 500 Ada mata 4 belakang ni. Lah kali tinggal 3 pecah satu. Jatuh kena batu. Hang mai nak minta 5,000 nak beli handset. Kalau dia habaq betul memang kena semua. Kan? Kita pakai handset Cina cat ayam ya tuan-tuan. Dia mai nak beli nu hak jenis Apple kena tokak.
Tahu? Kemas tak? Kemas lah. Tu kalau dia habaq betul. Tapi masalahnya orang hak macam ni, dia takkan mai habaq benda betul. Dia akan mai, ustaz, tolonglah ayah saya sakit ustaz. No, saya nak pakai duit ustaz. Saya nak bawa dia berubat. Berlakon tu sedih tu, dengar tu, kita kan boleh sedih-sedih ni. Ini Hindustan ni tak boleh. Kan? Dia sedih-sedih tak boleh, kita pun dengar. Tak apa, kalau macam tu, nak pakai berapa? 5,000. 5,000 tak ada. Tapi kalau zakat 2,000 tu ada. Tak apa. 2,000 pun tak apa. Nampak? Tak apa, 2,000 pun tak apa. Alhamdulillah dah ustaz, terima kasih banyaklah. Tak dapat lagi tu, tapi dia ucap banyak dah. Kan, terima kasih banyaklah ustaz. Ustaz lah sahabat dunia akhirat saya. Rupanya betul dunia akhirat sungguh. Tak desai tak dunia bawa akhirat. Nampak? Ni contoh. Tapi benda ni kadang-kadang berlaku juga. Kan, walaupun tak banyak ke apa, dia berlaku tuan-tuan. Dia mai tu dia bohong dah kita. Sebab nak berhutang ni dia bohong kita dah. Ada yang berhutang tuan-tuan, tukar sport rim kereta. Siap kali dengan tayar apa semua tuan-tuan 3,500. Sport rim 18. Kita bagi hutang ni kat dia tuan-tuan, terkejut tengok, itu abang hutang nak guna untuk lain tapi duk nampak sport rim baru. Contohlah, kita pun pakai rim besi ya tuan-tuan. Rim keluar kilang tu, rim tu kita pakai 3-4 kali tukar tayar dah. Tu pun tayar second hand ni. Hak baru tak mampu nak beli. Nampak? Dia bos sport rim tuan-tuan, tayar baru merelap 18 inci. Chrome shining tuan-tuan. Kan? Hutang untuk tujuan yang tak ada manfaat atau untuk menunjuk-nunjuk, makruh hukum dia. Makruh. Dan boleh jadi ada waktu dia kita wajib kena berhutang dengan orang. Contoh pasal apa? Kita berhutang ni tujuan dia pasal nak menampung keperluan hidup kita, keluarga kita. Nak makan pun tak ada duit. Sebab tu kalau kita ni orang main minta, dia tolong abang, RM10 tak apa, saya tak makan lagi. Lah macam ni lah, main makan, ambil lah apa nak makan. Kan? Kita tolong bayar bagi. Sebab kalau bagi tak tentu lagi. Kan? Ada orang kadang-kadang jumpa kat tempat ni, esok-esok jumpa kat tempat lain pula, ayat sama. Tapi kalaulah dia berhutang sebab nak tampung kehidupan dia, sebab nak beli makanan dia, keluarga dia, susu anak dia, tuan-tuan, waktu ni memang dia jadi wajib dah dia berhutang sebab nyawa. Sebab nyawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, banyak ni ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hutang ni tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca mafhumlah, tak lempat nak baca tuan-tuan masa laju ni. Barang siapa yang mengambil harta manusia, yakni berhutang, kata Nabi, dengan niat untuk membayarnya semula. Berhutang, ada niat nak bayar. Dia ada orang berhutang, tak ada niat nak bayar. Ada, sebab dia memang menipu daripada awal. Ada. Tapi yang ni kata Nabi, barang siapa, tamalah hak awal Nabi kata, dia berhutang, mengambil harta ni makna berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya untuknya. Allah akan mudahkan urusan dia tuan-tuan untuk dia bayar hutang tu. Dan insya-Allah tuan-tuan, orang yang jujur ni insya-Allah, andai kata dia mati sebelum dia sempat selesaikan hutang dia pun tuan-tuan, Allah akan mudahkan urusan orang yang bagi hutang tu untuk menghalalkan hutang tu. Sebab orang yang jujur, orang yang baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan bantu dia. Tetapi kata Nabi, barang siapa yang mengambil harta manusia, yakni berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah akan membinasakan dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hutang, niat tak mau bayar dah tuan-tuan, Allah akan binasakan orang ni.
Seandainya tak berlaku atas dunia ni datang kebinasaan Allah ke atas dirinya, tunggulah di mahsyar di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab ancaman hutang ni sangat berat sehingga orang yang mati syahid pun tuan-tuan tergantung. Sepatutnya tuan-tuan nikmat dapat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang mukmin, mukmin ni apa? Beriman. Syahid ni tuan-tuan, syahid akhirat ni, syahid dunia akhirat ni, al-jihadu fi sabilillah. Orang yang berjihad, mengangkat senjata, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan syiar Islam tuan-tuan untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mati, dia syahid tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tinggi tak dari dia punya apa ni kelebihan yang Allah bagi kat dia? Tinggi. Tadi tu imam dah baca. Bal ahyaun. Mereka ni di sisi Allah hidup dengan mendapat nikmat demi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dok dapat nikmat ni tuan-tuan. Nah, walaupun mati tapi hidup di sisi Allah. Allah bagi nikmat yang amat dahsyat untuk depa ni. Orang yang mati syahid atas dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian. Kan? Tetapi bila sangkut dengan hutang, tergantung. Nah, tergantung. Orang yang beriman, Nabi kata nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Roh orang yang beriman, kata Nabi, mu'allaqatun bidainihi, tergantung dengan hutangnya, kata Nabi. Orang beriman, bukan orang Islam je, beriman. Tergantung dengan hutang, kata Nabi, hatta yuqda anhu, sehinggalah dilunaskan bagi pihaknya. Tuan-tuan ibu-ibu boleh tengok satu hadis yang agak panjang. Dibawa jenazah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bawa main jenazah. Dia ada 3 keadaan, saya ambil yang last sekali. Nabi tanya, adakah si fulan ni berhutang? Sahabat kata, ya wahai Rasulullah. Mula-mula Nabi salat. Kan? Kedua Nabi salat. Ketiga bila sebut kata ada hutang, Nabi kata kamu salatkan dia. Sebab apa? Kata Nabi, salat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mampu memberi apa-apa kepada dia. Tetap tergantung. Tu yang bangun satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, dia kata wa alayya dainuhu fasalli alaih. Dia kata, ya Rasulullah, hutang dia aku tanggung, kata Abu Qatadah ni. Hutang dia aku tanggung, kata Abu Qatadah. Barulah Nabi mengimamkan solat dia. Bukan kata tak boleh solat dah. Nabi nak abak, Nabi ni Nabi Rasulullah Habibullah, tapi Nabi kata kalau aku solatkan dia pun aku tak boleh ringankan dia, tak boleh lepaskan dia. No, maka Nabi suruh sahabat-sahabat salat, sehinggalah Abu Qatadah kata wa alayya dainuhu, kata Abu Qatadah, aku tanggung untuk dia, aku selesaikan hutang dia. Barulah Nabi salatkan jenazah dia ni. Tuan-tuan, tu hutang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Nabi kata lagi, sesiapa sahaja yang berhutang lalu berniat tidak mahu melunaskannya. Hak tadi tu. Berhutang tapi niat tu memang tak mau bayar tuan-tuan. Walaupun dia duk abang sat lah. Kita hutang ada masa, betul tak? Ada masa, kita loan dengan bank pun ada masa. 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 9 jadi 11 pun ada baru ni kan. Kan? Up lagi, tarik lagi 2 tahun. 11 tahun tuan-tuan. Tak tahu siapa habis dulu. Loan habis dulu kan, kita habis dulu pun tak tahu. Kan? Hutang dengan bank ada masa. Hutang dengan orang ada masa. Masa tu pula, biasanya kita dengar orang yang berhutang tu, dia kena bang. InsyaAllah dia kata, kalau tak lama, dia kata nak hutang ni tak lama. Biasanya sebelum dapat dia kabang lah. Sebab dia nak pancing kita. Ada duit, kita, lepas tu dia abang. Dia kata, kita tak lama. Dalam ujung bulan ni, dia kata, gaji ujung bulan ni, InsyaAllah dia kata bayar balik. InsyaAllah tu boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Kan? Dapat gaji ujung bulan ni, bayar balik. Kita pun dengar, sebulan je. Kan? Maknanya ada masa, ada tempoh. Sebab itu bila sampai masa yang telah dijanjikan tuan-tuan sekalian, ibu-ibu sekalian, sampai katalah 25 hari bulan sebelah ni,
Dia kata nak bayar sampai 25 hari bulan tuan-tuan, dia wajib bayar. Dia wajib bayar dengan syarat ada harta untuk bayar tu. Ada duit untuk bayar tu. Kalau tak ada, dia kena pergi jumpa balik kawan tu. Kena cerita balik, kena bincang balik dengan kawan hak dia janji ni. Tak boleh bayar penuh, bayar sikit ke, macam mana ke, minta tangguh dan sebagainya. Nak bincang lah. Benda boleh bincang. Yang jadi masalah lah ni, sampai tarikh tu tuan-tuan, ruyuk. Telefon pun tukar nombor dah. Lah senang tukar SIM card je. Mana kena register teruk macam dulu dah. Kan? Telefon pun operator jawab, punya kaya. Kan? Operator tolong jawab, perempuan pula tu. Kita pun orang putih tak pun nak faham sangat. Kalau Melayu tu faham lah sikit kan. Nombor yang anda dial tiada dalam paket matan. Faham lah juga. Ni dia orang putih tak pun nak faham. Punya hebat tuan-tuan. Dah hutang tak bayar, pergi bercuti merata, duk upload masuk dalam FB. Duk masuk dalam TikTok tuan-tuan. Sat-sat pergi Thailand. Daripada sebulan jadi setahun dah hutang. Kawan ni nak minta tak gamak, takut sekali lagi putus kawan. Kod dia susah betul ikut. Tapi duk tengok pergi cuti, upload masuk dalam FB tuan-tuan. Cuti sampai Thailand, sampai ke Bali, Indonesia. Kawan ni tengok, oi sakan ni dia ni. Aku hak bagi kat dia pun cuti kod Bali ni. Dia sampai Bali tu. Yang dahsyat. Tuan-tuan, ni perangai orang yang berhutang. Niat tak mau bayar hutang. Daripada awal tak mau bayar hutang. Kalau orang tu dia berhutang, dia nak bayar, bila dia tak boleh bayar, dia susah hati, tuan-tuan. Dia akan cari jalan macam mana tuan-tuan, pergi jumpa ke, minta maaf ke, macam mana, dia gelisah. Tapi orang hak jenis berhutang memang tak mau bayar hutang tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti, kata Nabi, sebagai seorang pencuri, kata Nabi. Ni orang hak berhutang, niat tak mau bayar hutang. Akhirat nanti dia akan jumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti sebagai pencuri. Punya berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Hutang akhirat nanti nak bayar dengan apa? Akhirat nanti bila dia tuntut tuan-tuan nak bayar dengan apa? Dia akan bayar dengan pahala amalan dia atas dunia. Mana ada duit dah di akhirat? Dia kena bayar dengan pahalanya. Sebab Nabi kata, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, maka di hari akhirat tidak ada lagi urusan dinar dan dirham. Tak ada duit, tak ada dah di sana. Yang ada hanyalah urusan berkaitan pahala kebaikan dan dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pahala dia nak kena bagi dekat kawan tu, dia belum tentu selamat lagi. Dia tu belum tentu selamat lagi tuan-tuan. Pahala dia nak kena ambil pula. Ni orang yang berhutang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita bila berhutang, Allah bang dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Al-Baqarah ayat 282. Awal ayat tu. Allah bang kepada kita, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis, yakni hutang dan masa bayarannya. Tulis ibu-ibu, ya ayah hutang dengan orang, tulis dalam buku. Mati ni dia bukan main habaq kat kita, esok mati, lusa mati tak. Sebab tu tulis dalam buku. Kalau kita mati, waris kita boleh tengok balik. Kita ni ada hutang ke tak ada hutang tak. Tapi jangan hidup hutang banyak sangat. Suruh tulis kira berhutang. Kan? Kira berhutang, yang makan berhutang, minum berhutang, sudah. Jenuh bayar waris dia nanti. Kan? Kita ada abang dah hukum berhutang tadi kan, faham dah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan.
Tulis, Allah suruh tulis. Nah, supaya senang nanti. Kalau tidak, ada kes tuan-tuan. Lepas dia meninggal, orang main tuntut. Dia kata, ayah dia ada hutang 10,000. Masa dok buat bisnes dulu sama-sama, hutang 10,000. Tapi tak ada hitam putih. Susah tuan-tuan, susah. Yang nak bayar ni pun tak apa nak ada sangat ahli waris ni. Tak apa nak ada, kemudian curiga betul kan ni. Sebab tak ada hitam putih tu, tak ada hasil mati pun, tak ada duk abang kat bini dia apa semua, tak ada tulis dalam buku gitu gini tuan-tuan. Masalah tak? Masalah. Nah, sebab itu tulis, Allah suruh tulis bila kita ni berhutang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dengan hutang tu boleh tergantung kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian. Hutang ni satu benda yang berat. Benda bila melibatkan duit ni memang dia pelik. Pelik tuan-tuan. Tu kita panggil duit ni benda yang berantu. No? Bila ada duit tuan-tuan, kadang-kadang pasal duit tu tuan-tuan, nak beranak boleh berkelahi. Pasal duit adik-beradik boleh berperang. Kawan saya baru ni, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ayah dia meninggal, asal duit dalam satu akaunnya ada 2 penama. Bila ayah meninggal, okeylah, setuju bawa keluar duit, boleh akaun kak. Kak kata nak faraid. Nah kan? Bila dah duduk dalam akaun dia, makna dia yang ada kuasa untuk keluar duit tu. Bila dengar mereka nak faraid pula lepas tu, dia kata dia tak setuju. Kak ni duk rasa dia kepala kuasa. Kena dengar cakap dia. Dia tak setuju faraid, dia nak suruh bagi sama banyak. Biasalah kalau lelaki 2, faraid, perempuan 1. Dia tak setuju lah. Lepas tu ada pula adik-beradik lain pakai duk kira dah. Ni masa jaga ayah dulu ni, kos-kos semua-semua. Senarai habis dah. Masa ayah dia tak ada. No, ni kos dah jaga ayah gitu gini ni. Buat keluar dah senarai. List dia. No, hak dulu buat rumah masa ayah dia duk sakit dulu buat rumah apa semua. Tak tahulah tuan-tuan. Pakai duk tulis dah nilai apa semua dah. Ayah tak ada dah. No. Tak mau, dia kata kena bagi secara sukarela sama banyak. Tuan-tuan, ada yang tak setuju. Kalau setuju semua, alhamdulillah. Ada tak setuju. Dia kata, ustaz, saya nak panggil tu imam main cerita kat dia. Saya kata elok panggil tu imam main ruqyah sikit. Main hembus-hembus sikit. Cuma sekaya takut dia hembus tu imam balik. Duk risau waktu lah, dia kira dah. Sebab tu dia kata duit ni berantu ibu-ibu. Nah, ada waktu dan ketika tuan-tuan, nah, orang tu boleh jadi hantu dan boleh naik hantu. Pasal duit ni. Pasal duit. Dia kata banyak ke Syekh? Dia tak banyak pun ustaz. Berapa puluh ribu Dia kalau jadi macam tu, mau tak mau kalau tak selesai, kena ambil lawyer syar'i. Makan masa. Tapi kalau ambil lawyer syar'i tuan-tuan, terang-terang dah. Kak tu memang kalah lah. Kan? Cuma ni bila tak faham ni susah tuan-tuan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi cubalah mengelak untuk berhutang. Lah ni hutang bank pun tuan-tuan, OPR berapa kali naik dah. Kan? Tahun ni saja berapa kali dah OPR dok naik kan? Jenuh tuan-tuan. Kalau rasa benda ni tak perlu, nanti sat dulu. Kan? Tangguh sat dulu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat, istiqamahlah untuk baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukh wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dia doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak suruh kita baca. Di antaranya di hujung tu kita minta, ya Allah, aku berlindung dengan engkau dari bebanan hutang dan penindasan daripada manusia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya janji nak monti 8.30 tuan-tuan. Jam saya 8.30, jam tu cepat. Kan? Jam saya 8.30 tuan-tuan, kira saya tepati janji ke lebih 2-3 minit tu biasalah tuan-tuan. Break tak makan. Saya minta maaf banyak-banyak. Jadi insya-Allah bulan depan kita akan sambung hadis yang ke-33 yang ada kitab tanda pilah dalam kitab tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini apa bulan?
8 hari bulan 11 2022. Jadi habis dah hadis ni. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi wal Hakim wa qala sahihun. Hadis ni hadis sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Jadi insya-Allah sama-sama kita beringat di antara kita, mudah-mudahan sebelum kita mati kita selamat daripada 3 sifat ni, sifat takabur, sifat khianat dan sifat berhutang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Wallahu taala a'lam. Yang baik terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Lemah kurang kelemahan saya sendiri. Walaupun hakikat yang sebenarnya semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan andai kata ada terjatuh baris, tersalah makna, tersalah baca ayat Quran ataupun hadis Nabi tanpa saya sedang, tuan-tuan, kan saya minta ampun, maaf banyak-banyak lah, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Boleh jadi yang duduk di bawah ni lagi alim daripada saya. Jadi saya minta maaf anda ada salah dan silap, hanya berkongsi ilmu sahaja dengan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan adik-adik yang duduk di depan ni. Malam ni nampak adik-adik ni ada daripada mana? Daripada mana? Tahfiz. Tahfiz. Sini. Alhamdulillah. Tu tengok depa ada lagi semangat. Hak ni mudir dia kot ni. Oh kan? Lawak aja syukur. Jadi insya-Allah wallahu taala alam, dan seperti biasalah di pintu masuk tu tabung Sekolah Rendah Islam Raudatul Jannah, air putih junjung kulim. Kan bertahun-tahun dah saya bawa tabung tu, tuan-tuan, bersilih ganti dah tabung, hak lama pun keput dah, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ibu-ibu alhamdulillah istiqamah lagi, kan, antara masjid yang alhamdulillah lah banyak bantu, banyak bantu, ya. Kan saya main ringan tadi, tapi balik bagilah rasa berat sikit. Esok main 2 shilling jenuh. Terima kasih banyak-banyak yang tak putih-putih menyumbang. Ni aduk depan ni, ada buah kamera ni salah seorang terdengar mengajar di sana. Kan, kalau tuan rasa betul ke tak betul, tanya dia. Tapi agak-agak nak kata betul tak betul pun bertahun dah muka ni main dia bawa tabung tu. Bertahun dah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih banyak-banyaklah atas sumbangan wang ringgit dan juga doa daripada ibu-ibu ayah-ayah sekalian. Mudah-mudahan sekolah ni dapat insya-Allah boleh berterusanlah walaupun mudirnya sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Mudah-mudahan apa yang dia tinggalkan ni, tuan-tuan, kita cuba bantu pahala ni mengalir untuknya di alam sana, mudah-mudahan, dan untuk kita juga insya-Allah, amin. Wallahu taala a'lam. A'udzu